Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfatih Izzati binti Muhammad Sukri. Nombor matrik saya 2020993527. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Idayu binti Ronzi. Nombor matrik 2020996999. Nama saya Alia Binti Sarudin, nombor kad matrik 2020978795. Assalamualaikum, nama saya Nur Isya Adila binti Nur Adijaya. Nombor kad matrik saya ialah 2020953841. Assalamualaikum, saya Nur Arif Ashiki binti Muhammad Ali. Nombor matrik saya 2020970871. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan kertas kerja kami iaitu Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia dalam tempoh PKP dan hubungan dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Etika merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang beretika akan selalu dipandang tinggi oleh masyarakat. Mereka ini akan dihormati serta pandangan dan idea mereka menjadi sumber rujukan kepada masyarakat. Susila pula dikait rapat dengan kesopanan. Orang yang mempunyai susila merupakan orang yang mempunyai akhlak mulia. Di samping itu, sepanjang negara kita dilanda dengan wabak COVID-19, kita sebagai rakyat Malaysia telah melihat pelbagai etika yang dalam kalangan masyarakat Malaysia dalam membantu rakyat yang terjejas. Selain itu juga, pandemik COVID-19 telah banyak menjejaskan ekonomi global termasuk negara yang membangun. Namun, ekonomi negara ini telah menjunam semenjak pandemik ini muncul. Malaysia juga tidak terkecuali yang mengalami masalah ekonomi. Seterusnya ialah cabaran menjalankan perniagaan. Semenjak kemunculan wabak COVID-19 ini menjadi risiko perniagaan, ramai usahawan yang tidak menjangkakannya. Sepanjang perintah kawalan pergerakan dilaksanakan supaya membendung penularan wabak ini telah menyebabkan banyak perniagaan yang terpaksa diberhentikan seketika sehinggalah perintah kawalan pergerakan bersyarat. Banyak sektor perniagaan yang telah dibuka bagi memastikan ekonomi negara ini terus stabil. Terdapat beberapa cabaran besar yang usahawan perlu hadapi seperti keperluan membayar hutang kepada pembekal dan sewa premis perniagaan serta tanggungjawab mereka dalam mengekalkan pekerja mereka. Walau bagaimanapun, usaha kerajaan yang menyediakan pakej khas seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, pakej ini dapat membantu usahawan sedikit sebanyak dalam mengekalkan perniagaan serta mengekalkan pekerja mereka. Selain itu, pakej prihatin PKS iaitu bantuan kerajaan dengan melonggarkan pembayaran sewa tapak perniagaan yang berada di premis kerajaan. Walaupun negara kita terpaksa akur dengan perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, namun usahawan tetap boleh bekerja dari rumah dan menguruskan perniagaan mereka secara atas talian. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana nasib pekerja mereka yang berada di premis mereka. Jika perniagaan banyak menggunakan e-perniagaan, maka tenaga pekerja harus dikurangkan ataupun gaji pekerja yang harus dikurangkan. Justru itu, majikan wajar berbincang dengan pekerja mereka, pembekal mereka dan pelanggan berkenaan masalah yang dihadapi disebabkan pelanjutan PKP. Jika pekerja tidak boleh memberi kerjasama dan menuntut bayaran gaji penuh, maka pihak syarikat terpaksa memberhentikan pekerjanya. Oleh itu, pekerja hendaklah memberi kerjasama dan kepercayaan kepada majikan mereka. Cabaran kedua yang dapat dilihat berkaitan dengan ekonomi rakyat Malaysia sewaktu perintah kawalan pergerakan PKP ialah cabaran dalam sektor pelancongan. Pada dasarnya, sektor pelancongan merupakan sektor yang banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Disebabkan oleh itu, sektor pelancongan dikenali sebagai industri ketiga terpenting selepas industri pembuatan dan juga komoditi. Namun, kewujudan wabak COVID-19 ini telah memberi kesan yang mendalam terhadap sektor pelancongan itu sendiri. Berdasarkan laporan berita harian daripada Prof. Dr. Rohaizat Baharudin
Ia ada mengatakan individu yang paling merasai kesan daripada penularan wabak COVID-19 ini ialah 3.5 juta pekerja di dalam sektor pelancongan itu sendiri. Dan dalam pada masa yang sama, sektor pelancongan yang terpaksa diberhentikan operasinya ini telah menyumbang kepada kemerosotan kedatangan pelancong. Hal ini kerana melancong ke kawasan-kawasan peranginan seketika pandemik COVID-19 ini telah pun disekat oleh kerajaan Malaysia, tidak kira untuk pelancong asing maupun pelancong tempatan. Justru, apa yang boleh dikaitkan mengenai isu ini dengan etika berekonomi di dalam pelbagai peradaban adalah dari aspek kepelbagaian budaya, agama dan bangsa yang tidak dapat dikongsi sesama masyarakat tempatan dan masyarakat luar negara. Hal ini kerana sekatan yang telah dilakukan telah menyebabkan pertukaran dan penyebaran budaya yang selalu berlaku antara masyarakat tempatan dan juga masyarakat asing itu tidak pun lagi terjadi. Berdasarkan sebuah laman web, melancong menyumbang kepada banyak kebaikan yang bukan sahaja dari aspek kesihatan tetapi boleh juga dilihat daripada pelbagai aspek lain dan salah satunya dari aspek mengenali kepelbagaian budaya itu sendiri. Melalui melancong, individu maupun sesuatu kumpulan itu dapat melihat dan merasai sendiri pengalaman melancong di kawasan orang maupun di negara orang dan di situ penyebaran dan pertukaran budaya itu akan berlaku. Pengalaman yang dikecapi sewaktu melancong itu yang selalunya akan dibawa pulang ke negara asal untuk dikongsikan kepada keluarga maupun rakan-rakan. Dan melalui perkongsian ini, kepelbagaian budaya dan secara khususnya kepelbagaian peradaban itu boleh berlaku. Maka, terhentinya sektor pelancongan pada Perintah Kawalan Pergerakan ini sekaligus mendorong kepada terhentinya pertukaran dan penyebaran budaya yang sepatutnya boleh berlaku. Natijahnya, cabaran dalam sektor pelancongan ini bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh dan dipandang ringan. Hal ini kerana sektor pelancongan itu sendiri menyumbang kepada masyarakat yang beretika dalam berekonomi disebabkan daripada berlakunya interaksi antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Disebabkan oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan penting bagi menangani masalah ini. Tambahan, tanpa interaksi yang berlaku di antara kedua-dua masyarakat ini, ia akan menyebabkan kepelbagaian budaya itu tidak dapat diperluaskan penyebarannya yang mana boleh menyumbang kepada defisit sosial. Oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan penting bagi menangani masalah ini yang mana jika hanya dibiarkan dan tidak diambil perhatian sekalipun boleh menyebabkan pelbagai masalah yang berlaku daripada aspek ekonomi. Secara dasarnya, kewujudan dan penularan wabak COVID-19 ini sememangnya memberi impak yang sangat besar terhadap masyarakat dan juga negara di dalam jangka masa panjang. Antara cabaran ekonomi yang perlu dihadapi oleh semua rakyat pada masa kini ialah cabaran untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak dinafikan, cabaran untuk mendapatkan pekerjaan ini telah wujud sejak beberapa tahun lalu. Namun, ia menjadi semakin mencabar ketika wujudnya wabak COVID-19 ini. Hal ini kerana banyak industri, sama ada kecil, sederhana maupun besar terpaksa ditutup ataupun dihentikan sementara operasinya. Ini telah menyebabkan pengambilan pekerja oleh majikan telah dikurangkan. Perkara ini bukan hanya melibatkan pelajar lepasan universiti sahaja, namun ia melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan semua, suatu ketika dahulu kerajaan British pernah berjaya memisahkan penduduk-penduduk di tanah Melayu mengikut tempat tinggal dan juga pekerjaan mereka. Sebagai contoh, kaum Melayu bekerja sebagai nelayan ataupun petani, kaum India bekerja sebagai peladang di ladang dan getah, dan kaum Cina mendominasi bidang perniagaan seperti menjadi peniaga ataupun pelombong. Kesan daripada peristiwa tersebut, sedikit sebanyak telah wujud perasaan curiga dan prasangka antara kaum yang turut menjejaskan ekonomi sesebuah kaum dengan kaum yang lain. Walau bagaimanapun, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan ini amat tinggi dan sukar diperoleh kerana majikan pada masa kini lebih memandang ataupun menumpukan kepada seseorang yang mempunyai kemahiran yang lebih untuk melakukan sesuatu selain daripada pencapaian akademik yang cemerlang. Seterusnya, ia tidak boleh dinafikan juga
Sehingga kini, masyarakat Cina masih mendominasi bidang ekonomi dan bidang perniagaan di negara kita. Seperti mana kita dapat lihat di luar sana, banyak syarikat ataupun banyak perniagaan yang dijalankan atau dibangunkan oleh masyarakat Cina dan kita bekerja sebagai pekerja yang makan gaji. Walau bagaimanapun, setiap peringkat ataupun jenis pekerjaan seharusnya diberikan secara adil dan saksama bagi setiap kaum bagi memastikan keadilan dapat dicapai. Di samping itu, majikan juga perlulah ambil pekerja daripada berbeza kaum, agama ataupun bangsa. Jadi dari situ kita boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain dan secara tidak langsung kita juga dapat mengenali tentang agama, bangsa dan budaya mereka. Dalam usaha mengawal penyebaran COVID-19 daripada terus berleluasa di negara kita, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikeluarkan. Arahan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai PKP ini dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan perlu dipatuhi oleh semua golongan masyarakat. Tak ada yang terkecuali. Termasuklah majikan yang terpaksa menutup semua premis perniagaan mereka. Dalam tempoh tersebut, mereka terpaksa menanggung risiko kerugian yang sangat besar. Oleh itu, tidak heranlah mengapa mereka mengurangkan pengambilan pekerja ataupun kuota pekerja mereka, dan itu bertujuan untuk mengurangkan juga pembelanjaan syarikat mereka untuk membayar upah dan gaji pekerja. Ia turut menjadi cabaran yang sangat besar apabila adanya sebuah syarikat, organisasi ataupun majikan yang terlalu memilih untuk membuat keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk mengambil pekerja ataupun mengekalkan pekerja mereka yang telah sedia ada. Hal ini kerana mungkin ada antara mereka memilih dan untuk mengekalkan atau menyelamatkan pekerja daripada kaum mereka sendiri dan akan memberhentikan pekerja daripada kaum-kaum yang lain. Hal ini perlu dielakkan bagi mengekalkan perpaduan antara kaum di dalam negara kita. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pada masa kini memang agak sukar, lebih-lebih lagi ketika negara kita sedang dilanda wabak COVID-19 ini. Hal ini kerana banyak sektor-sektor terjejas, termasuklah sektor ekonomi. Sektor ini boleh terjejas kerana terdapat banyak perniagaan tidak boleh beroperasi atau dijalankan seperti biasa. Oleh itu, syarikat ataupun organisasi yang telah menjalankan perniagaan ini, mereka terpaksa mengurangkan jumlah pekerja mereka. Banyak pekerja juga sekarang telah bekerja dari rumah dan tidak perlu datang ke tempat kerja mereka seperti pejabat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, peningkatan jumlah pengangguran di dalam kalangan rakyat Malaysia akan terus meningkat dari masa ke semasa sekiranya tiada majikan yang ingin mengambil pekerja ataupun memberi peluang pekerjaan kepada rakyat untuk membantu mereka mendapatkan sumber pendapatan bagi menampung diri mereka sendiri ataupun keluarga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan, menghuraikan lagi dengan berlanjut tentang poin yang keempat, iaitu cabaran mengalami kelangsungan hidup. Okey, kenapa kita kata keadaan ini mencabar? Keadaan ini mencabar kerana bila kita punya negara dilanda wabak dan virus, kita kena amalkan norma baru dalam hidup kita. Okey, apa perubahan kita kena buat tu? Okey, kita tengok ya. Poin pertama adalah penjarakan sosial. Okey, penjarakan sosial ni bila kita keluar, kita amalkan penjarakan sosial. Tak kira di mana-mana je kita amalkan. Okey, kita dekat kedai makan ke, nak jumpa saudara mara ke, kita nak pergi tempat kerja. Okey, ingat, amalkan penjarakan sosial. Seterusnya adalah penjagaan kebersihan diri. Okey, bukan kata sebelum ni kita tak jaga kebersihan diri. Okey, kita jaga. Cuma sekarang ni lebih utamakan kebersihan diri tu. Macam mana kita balik daripada luar, kita balik rumah, tukar baju, kita mandi, and tangan kita basuh. Keraplah cuci tangan dengan basuh dengan sabun. Jangan lupa. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Gitu. Okey, poin yang seterusnya adalah penggunaan pembasmi kuman. Okey, penggunaan pembasmi kuman ni macam kalau kita kat luar, kita tak ada air yang berdekatan, kita bawa lepas beli barang ke, kita bawa macam pegang troli ke, pemegang dalam bas ke kan. So kita pakai pembasmi kuman. Okey, poin yang seterusnya adalah tidak berkumpul orang ramai. Okey, bila kerajaan dah keluarkan kata kita tak boleh keluar. Okey, kita duduk je kat rumah. Sebenarnya banyak je benda kita boleh buat dalam rumah. Contohnya macam memasak,
bersenam, dan kita boleh luangkan masa lebih dengan ahli keluarga kita. Okey, walaupun keluarga kita jauh, kita boleh still berkomunikasi dengan media yang sedia ada macam WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter and any kind of media lah yang kita boleh yang kita boleh guna. Okey. Saya nak kongsi sedikit ayat Quran yang bermaksud ialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk hidup padanya. Maka pergilah ke semua kawasan termasuk ceruknya dan ambillah bahagian dari rezeki yang diberinya. Akan tetapi sentiasa ingatlah bahawa kepadanya kamu akan dibangkitkan. Surah Al-Mulk. Okey, agama kita sendiri pun dah mendorong kita untuk buat perubahan. Okey, keadaan ini dapat dikaitkan dengan etika peradaban untuk kita faham dan pengaruh yang berlaku di persekitaran kita. Okey, kita mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Okey, zaman dulu pun ada zaman prasejarah. Dalam zaman prasejarah tu ada zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik, zaman logam. Okey, dalam zaman tu pun dah bagi tahu kita apa yang berubah. Contohnya macam daripada pendapatan kita duduk nomad. Kita duduk tak tetap sampai ada pendapatan, boleh berlakunya perdagangan, boleh berlakunya sistem pertukaran barter, boleh berlakunya boleh berlaku macam-macam interaksi antara kita dengan alam, antara kita dengan manusia. Okey. Perubahan lain bila dunia makin berkembang, perubahan luar pula, pengaruh luar pula datang. Okey, diorang bawa budaya, makanan, pakaian, agama, ada agama Hindu, Kristian, Buddha. Lepas tu cara mereka berdagang dekat dalam tempat kita, cara mereka bertutur dan berbahasa. Okey, apa yang dapat saya simpulkan adalah bila kita sebagai rakyat Malaysia, bila negara kita mengalami perubahan, kita kena cepat sesuaikan diri. Yes, kita kena cepat sesuaikan diri dan sama-sama bersatu padu untuk menjalani detik-detik dan saat-saat suka tu bersama. Okey, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pelbagai cabaran ekonomi yang telah terpaksa dilalui oleh pelbagai pihak, termasuklah syarikat kecil, syarikat besar, orang bersendirian sewaktu COVID-19 melanda. Antara cabaran-cabarannya ialah cabaran dalam mendapatkan pekerjaan, cabaran dalam menjalankan perniagaan, cabaran dalam sektor pelancongan dan cabaran dalam kelangsungan hidup. Cabaran-cabaran ini semua boleh ditempuh dengan mudah jika seseorang atau sebuah syarikat itu mematuhi etika yang baik dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Antara etika yang baik untuk diamalkan dalam kegiatan ekonomi ialah jujur dan benar. Kejujuran adalah perkara yang sangat penting bagi menghindarkan penipuan dan pembohongan. Kejujuran juga dapat memperoleh kepercayaan seseorang itu dengan mudah. Seterusnya, patuh pada Tuhan. Patuh pada Tuhan juga amatlah penting bagi seseorang itu agar ia sentiasa mematuhi Tuhan, agama dan menjauhkan diri daripada membuat perkara-perkara yang tidak baik. Dengan mematuhi Tuhan, ia juga dapat menunjuk ajar seseorang itu ke jalan yang benar. Seterusnya ialah adil. Adil juga perlu dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar semua orang mendapat peluang yang sama dan sekata. Keadilan dapat menghindarkan daripada penganiayaan berlaku. Dan yang terakhir sekali, dalam etika yang baik untuk diamalkan dalam kegiatan ekonomi ialah amanah. Amanah juga adalah etika yang baik yang perlu ada dalam menjalankan perniagaan. Amanah dapat mengajar seseorang untuk menjadi lebih bertanggungjawab terhadap sesuatu dan mudah untuk dipercayai. Kesemua etika baik ini amat diperlukan dalam kegiatan ekonomi agar ia dapat menghindarkan daripada penipuan, pembohongan, riba, rasuah, penganiayaan daripada berlaku. Cabaran-cabaran ekonomi ini telah memberi banyak pengajaran kepada kita semua rakyat Malaysia supaya sentiasa peka kepada keadaan sekeliling dan berfikir ke hadapan. Antara pengajaran yang boleh diperolehi ialah tolong-menolong pada yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Pada tempoh PKP ini, banyak orang yang kehilangan pendapatan. Jadi, mereka amat memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupan mereka seperti biasa. Yang kedua ialah rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam membantu sesama sendiri. Rakyat Malaysia perlulah bersatu padu dalam menangani dan menghapuskan wabak COVID-19 ini. Yang ketiga, berbelanja dengan bijak. Rakyat Malaysia perlulah berbelanja dengan bijak. Lagi-lagi sewaktu-waktu tempoh PKP ini berlangsung, apabila ramai